Mak I tunggu I depan rumah mak I, my mother macam ni kat I. Siapa yang suruh kau pergi rumah orang menyanyi? You know what I answer my mother? I tell my mother, Mami tidak boleh larang saya punya perasaan. Dia panggil-panggil sudah saya punya jiwa pergi menyanyi. Nenek Ahmad bilang kalau Mami tahan saya menyanyi, Mami menghalang saya punya impian. I was 3.5 years old. Assalamualaikum, saya Ahmad Lasir dan ini adalah show Dalam Bilik untuk season yang ketiga. Untuk episod ini saya bawakan kepada korang yang di mana kita nak mendengar kisah-kisah daripada beliau. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang dah ada orang tahu apa, darah muzik itu sendiri sampailah menjadi siapakah beliau pada hari ini. Di sebelah saya adalah Azharina Azhar. Hi, how are you my dear? I'm good. Akak macam ni sihat? Alhamdulillah. Okey, macam mana dengan perkembangan? Alhamdulillah. Macam biasa, sangat busy dengan kerja seni, menyanyi, show dan sebagainya. Studio work, business, the usual thing lah. But what exciting is finally setelah 8 tahun saya keluar dengan single baru, kolaborasi. 8 tahun 8 after tahun 8 years. lepas Cinta Kita Selamanya, I think Cinta Kita Selamanya ke? Ataupun Lakar Janji. It was Lakar Janji. I released this song after 8 years. Lagu ni pun sangat special sebab I berkolaborasi dengan my own cousin, which is Kozi One Nation MC. Ada bukan kabel lah ni. Dah, because you know we actually didn't know because we grew up in the same circle. We are Pakistani di Sabah, Pra. So his late grandfather dengan my grandfather and my grandmother is actually cousins, and kita memang membesar sama-sama sebab his grandfather is a politician, my grandmother politician, dan kita selalu kalau dekat Sabah ni kalau family days ataupun diorang berjumpa, ada perjumpaan apa-apa dekat rumah my late grandfather ataupun dekat rumah atuk dia, kita masa kecil-kecil kan, kita mana nak ingat, betul tak? Betul. So selalu main music, lagu-lagu langgam asli dan sebagainya. So he grew up with his mother and grandfather there. So kita jumpa selalu, tapi bila kita dah besar kita dah tak jumpa, kita dah tak ingat because you know the features dah berubah. So after we met again kat dalam GV tu, then he reminded me, then only I remember. So kita macam sepupu yang hilang berpuluh tahun, tiba-tiba kembali berjumpa. That's the key is jejak kasih lah ni. Jejak kasih, betul. Sebab dia kan dengan One Nation MC, dengan Jojo, dengan Mimi and everybody else. So he's doing his own hip hop thing, so I'm doing my own ballad. So kita tak ni because muka bila kita dah berumur, muka kita berubah tau. Kita membesar, kita berubah. So kita nak rakam balik rakaman visual umur dia tu dengan umur I tu sangat susah. Dan dia ingatkan I balik, oh ya, walaupun ada jumpa dia dekat 8-7 kali tau. Sebelum tu baru I ingat. Yelah, sebab zaman kita dulu mana ada kamera yang canggih-canggih ni kita record moment bersama kan. Tak ada dek. Ada social media. Tak ada dek. Cuma kamera Polaroid dulu-dulu. Ingat tak paling canggih dah tu. Lepas tu dah tak jumpa dah. Berpisah. Betul. Berpuluh tahun. Nak jumpa balik muka dah confirm lain dah. Mestilah. Sebab kita dah membesar, dah tua. Okay Kak, nak tahu tak ada something yang mengenai akak, okay, from my point of view, saya mengenali seorang Azharina ni sejak dia masuk AJL, juara lagu Elegi Sepi waktu itu. Ya, betul. Dan ketika itu dia ada lagi kategori balada, edit kreatif dan juga pop rock. Betul. Kan? Waktu zaman-zaman tu kan? Ya. Lepas tu Azharina ni dia menyanyikan lagu Elegi Sepi, dan waktu tu saya tak tahu yang Azharina ni ada keluaran daripada rancangan Bintang RTM. Saya tak tahu sebab saya jarang kot tengok TV dulu. Tapi sekarang pun saya tak tengok TV. So it's saya tengok TV3 lah dulu TV3 je lah. Betul. So RTM ni saya macam jarang tengok. Betul. Lepas tu dia masuk AJL. AJL tu satu event yang orang nak tengok ketika itu. Alhamdulillah. Orang nak tengok. Dan nama Azharina terpaut pada kategori balada Elegi Sepi. Ya, betul. Masa tu sangat tough. Gemilang.
Zaman tu Zaman Jack Limited. I punya single actually dengan lagu Gemilang depan belakang satu CD yang sama. Zaman tu masih pakai CD dek. Okay, because kita under artist label yang sama. She just want Malaysian Idol. Yes. I masa tu dah second album. So untuk menjual produk pada ketika itu diorang gunakan strategic marketing yang Jack masuk dalam I punya single Lagi Sepi. So cover album sebelah kanan muka I, sebelah kiri single tu is Jack, but it's in one CD. You find it weird now, but it's those days it was like it konon-kononnya. So lagu Gemilang I, Lagi Sepi, Awan Yang Terpilu, Ning Bai Zura. Oh, masa tu sangat tough ya. Banyak yang top. Siti Nurhaliza, it was somebody else, I can't remember. Tapi memang tough masa tu. Zaman-zaman itu 2005, 2006. Yes, awal-awal 2000 waktu tu. Ya, dan jujur Kak, saya sangat suka suara. Dia punya ada suara husky, suara Azharina pun tak, bila kita tutup mata tu dah tahu dah, okay, ini adalah Azharina. Amin. At least I tak clone siapa-siapa. Ya. You ada your own identity. Dan waktu tu saya suka lagu Lagi Sepi tu. Tapi saya pun mengharapkan untuk keputusan pemenang tu ada lekat lah Lagi Sepi untuk anugerah pada malam tu. Tapi waktu tu juga zaman tu edisi AJL waktu tu lagu semua hebat-hebat. Rezeki lah. Ya, rezeki betul. Rezeki tu bukan sesuatu yang senang untuk kita predict. Ini semua kan ada juri, ada penilaian dia sendiri, ada dia punya favorite dia sendiri, ada yang dia cari di dalam competition itu. So kita cuma sebagai penyanyi, masa tu saya dengan Azlan Abu Hassan dan Uncle Zulfikar, kita mengharapkan aja mudah-mudahan kita ada rezeki dan kita tidak meletakkan apa-apa target. To be in that stage alone, the present pun dah satu penghormatan besar untuk saya. So sebenarnya kalau saya dengan guest lain, kita akan buka topik dengan cita-cita tau. Tapi kita dah jam jauh dah ni. Kita nak patah balik ni. Okay, bila kita cakap pasal cita-cita, okay, menjadi seorang Azharina Azhar, apakah cita-cita beliau waktu sekolah dulu? Kalau you kata cita-cita, memang cita-cita I since I think I was about 3 tahun, umur 3 tahun. I remember very clearly, not vividly anymore, like so clearly. My late grandmother, my mother punya mak, nenek I yang bela I daripada lahir kecil, Mamak Keningau, selalu tanya dengan arwah atuk I, which I call kakek, orang Jawa kan. So dia tanya, kalau besar nanti mau jadi apa? Oh, Ninang tu bahasa diri I lah, Nina kan, Ninang mau jadi penyanyi kalau besar nanti. You know, I speak Sabahan, you know. So I know for sure because my late grandfather pun selalu tengok I daripada baby tau. I still remember dulu-dulu ada video. You ingat video cam memang pusing tu. Okay. So my late grandfather ada record video-video pakai VHS ke apa benda ke those times, you know. So adalah video-video yang I tengok balik when I was. Memang dari kecil saya memang seorang yang sangat lincah. Saya tak ada tidur diam, saya dengar muzik, saya akan bergerak macam ulat beluncas. Saya tak tahu, but that's how I am. That's how I hear it from my late grandmother, grandfather. I suka menyanyi kat dapur. Until my grandmother would say this, jangan kau menyanyi di dapur, Ninang, nanti kau dapat laki tua. Which is very true. Saya pernah dengar benda ni. Yes, it's very true. You know, very true. Betul benda tu. Itu orang tua tu kata jangan like tipu-tipu ni. Tapi betul tau. Sebab my mum macam ni juga. Dia menyanyi kat dapur. Lepas tu nenek cakap jangan menyanyi kat dapur, nanti kahwin orang tua. Betul. Mak saya pun kahwin orang tua. Beza 24-25 tahun. I 28 years. So my beza 28 tahun beza. So korang jangan nak menyanyi kat dapur kan? You menyanyi kat dapur, orang tua kata kahwin orang tua tau. Tapi alhamdulillah jodoh tu panjang kan. Alhamdulillah jodoh your parents kan. Okay, so macam bila I masuk darjah 1, darjah 2, darjah 3. So kita kan kena dulu-dulu I'm talking, I rasa you muda sangat sayang. Zaman you tak ada. Kita ada buku tau. Buku rekod penyampaian tu. Adalah. Pencapaian tu. Dia ada kena bagi pilihan 3. You kena tulis apakah cita-cita anda. Ada. Kalau anda besar nanti. So ada 3, kena tulis 3 kan. So
darjah 1 sampai darjah 6, dan I boleh mengaku ya, you can come to my house and shoot. I have proof, darling. Cita-cita I daripada darjah 1 sampailah tingkatan 5 adalah menjadi seorang penyanyi. Nombor 1. Nombor 2 hanya untuk mencukupkan syarat ya. I nak jadi peguam. Tapi it's not like my intention to become peguam, which I know I will be good at it as well kalau I jadi peguam. Nombor 3, I don't remember. I rasa I cuma ada 2 tu je yang I tulis. Because I tak ada. Dalam buku tu kan kena tulis 3. My teacher always ask me, kenapa 2 saja? So I said, that's the only 2 thing I can think about. Dan memang itulah yang I buat pun kan. I menyanyi je. I love to sing. Lepas tu semakin besar dewasa, memang tak ubah cita-cita tu? Tak ada. I think you can ask my parents, you can ask everybody that knows me. Saya memang, I think I was molded macam tu. I was molded that way. I was molded like, sebab I membesar tau sayang. I membesar ni dengan atuk dengan nenek tau. Bila you membesar dengan atuk dengan nenek you, atuk you seorang penyanyi. Nenek you orang politik. So nenek you pula memang suka sangat tengok atuk you menyanyi. Atuk you pergi show pusing kampung, sana sini ikut dulu-dulu kan. Dia buat show dekat RTM lah. Dia ikut RTM pergi mana-mana. Dia buat show untuk TV juga, TV lain ya, swasta di Sabah, untuk private show. So I ikut atuk I setiap hari Sabtu. Kalau contoh kan show tu jauh, contohlah dekat tempat yang jauh, maybe takes about 10 hours drive. So we will go after I pulang sekolah. I akan pulang sekolah pukul 11 pagi hari Sabtu Jumaat. Kita orang akan pergi dalam pukul 12 tengah hari tu sampai tempat tu. So besok tu show. So dari I kecil, we are talking like when I was about 5, 6. So I akan tengok nenek I siapkan baju atuk I coat dengan bulu-bulu like mariachi band, you know, those days. Lepas tu kalau nenek I macam we got like free times, my grandfather would have people come over. So for barbecue party dekat rumah nenek I, or gathering with the family. And I always met my family friends, my grandfather punya family friends until today. Macam Dato' Ahmad Nawab, Oji, Aunty Uji Rashid, that's my relative as well. Macam you kata Brori Marantika, Uji Rashid, siapa nama, Bu Wanita Negara, Sharifah Aini, all of them, pelakon-pelakon lama, A.R. Tompel, the Alfonso Soliono punya family, the musicians, all the people will come to my family home, like whether it's my grandfather house, Dato' M.Y. Ahmad, ataupun atuk saudara I, M.Y. Ibrahim. So Dato' M.Y. Ismail, atuk saudara I. So because they are the pioneer of music in Sabah. So people would come to Sabah and met them because we will always have gathering, we will always have music in the house. So I jumpa all these people since I was small and I see them perform. And I suka sangat sebab I tengok macam, wah, they are so well behaved, well mannered, you know. They sing so beautifully. Macam you nampak macam Judy Garland macam tu perasaan tu lah. Waktu tu lah. Yes. So macam ingat tak lagi persembahan pertama di umur berapa, di usia berapa, dan lagu apa yang Azraina Azhar menyanyi depan 3 tahun setengah. 3 tahun dah menyanyi. 3 tahun lebih. I nyanyi kat kahwin belakang rumah kita orang. 3 tahun dah menyanyi kat wedding kahwin. 3 tahun lebih umur I. So I berdiri dekat tingkap. Lepas tu ada ujung rumah kita orang kat tepi lorong tu. Ada dia orang dekat laut lah, you know, kat Sabah kan. So our house is at the depan jalan raya, belakang rumah tu laut kan. So ada satu dah house tu dekat the corner there, a family friends also. Dia orang ada perkahwinan. So we went earlier, band tak main waktu tu. Masa kita datang. So malam tu ada band main. Then dia orang main sangat macam bagi I dengar music tu macam ada satu magnet yang tarik I. Dan I berdiri kat jendela bilik, I tengok aja. Then my mother said, tidurlah. I remember it was quite late, 9:30. So I macam tak puas hati tau. So I turun. I didn't tell my mom, my maid, our maid at that time, my sister. I turun dari rumah, I pergi jalan kat belakang. I pergi rumah orang tu, I cakap dengan orang band tu, "Pakcik, saya mau menyanyi lagu Darah Muda."
So I menyanyi. Then my mother duduk kat ruang tamu tengok TV dengan my sister. Dia dengar suara tu menyanyi macam suara I. Lepas tu dia pergi jendela. Dia nampak I menyanyi dengan singlet dia, dengan skirt. That's I did. So lepas tu habis I nyanyi, I cakap terima kasih. I bagi mikrofon balik, I jalan kaki pulang rumah balik. Mak I tunggu I depan rumah mak. My mother macam ni kat I. Siapa yang suruh kau pergi rumah orang menyanyi? You know what I answer my mother? I tell my mother, Mami tidak boleh larang saya punya perasaan. Dia panggil-panggil sudah saya punya jiwa pergi menyanyi. Nenek Ahmad bilang kalau Mami tahan saya menyanyi, Mami menghalang saya punya impian. I was 3.5 years old. I remember. You ask my mother. So I just walk inside the room. I went inside the bedsheet. I tidur. I answer my mother. Dia tak marah, tak pukul pula. My mother tak boleh nak jawab I lah sebab that's my, itu I punya passion kot. My mother also a singer tapi nyanyi-nyanyi biasa-biasalah. Dia nyanyi radio, you know. So you faham tak bila you minat, terlalu minat sangat, tu kan dia jadi lain tau sayang. You tak boleh nak. My family has been always supportive lah, especially my parents and my late grandmother, my grandfather. I pergi bertanding, orang lain kan dia mesti buat peminat kan. I tak perlu sayang buat peminat. I just bagi tahu family I je. Half of Dewan Masyarakat tu akan penuh dengan keluarga saya. Wow. Saya jarang kara tepukan kalau you pergi Sabah. You remember that darling until today. Okay, itu apa lagu Darah Muda? Darah Muda. I masih ingat dan I masih show lagu tu sampai sekarang. Bagi belanja chorus sikit. I nyanyi depan dia, okay? Okay. Hatiku rindu kepadamu, tertawan sejak mula bertemu. Lagu tu. Oh, sedapnya. So I sing because my grandfather selalu main lagu tu nyanyi dan dia ajak I dari kecil. So I suka lagu tu dan I nyanyi lagu tu. Kalau tak lagu tu Rambutmu Rambutku, itu je. I pertandingan pun nyanyi lagu tu. Bintang kecil, bintang I bertanding I bertanding umur 5 tahun ya, I remember. Oh, 5 tahun dah masuk bertanding. Dah. Yang pergi nyanyi kat jiran tu 3 tahun. 3 tahun lebih, masuk 4 masa tu. 3 tahun lebih. Setahun selepas tu baru masuk pertandingan yang betul-betul competition. 5. I masuk pertandingan, my mother daftar I masuk Wirawan Seni Remaja Ion. Dia punya had umur masa tu 5 tahun. I was 5 years old. I just reached 5 years old. I remember the competition was 18 hari bulan Mac. I punya birthday 11 Mac. So I just reached 5 years old. I masuk dan I menang seluruh Malaysia waktu tu. Wirawan Seni Remaja Ion, Wirawan Seni Remaja Ion itu ditaja oleh Proton Malaysia. Masa tu Proton baru saja buat anniversary dia yang ke berapa tahun lah, I'm not sure, like 10 years if I'm not mistaken. So I enter the competition. My mother enroll me. So I bertanding dekat Sabah waktu tu. Itu pun bawa lagu Darah Muda tadi. Rambutmu Rambutku. Oh, lagu lain pula yang. Okay, 3, 4. Rambutmu rambutku, rambutmu rambutku sama hitam, tetapi selera kita berbeda. Lagu tu First time saya dengar lagu ni. Ya, lagu Indonesian. Oh, ya ke? Because di Sabah kita dari zaman dulu, not now, sebab now dah ada social media, it's a different story. Kalau dulu-dulu kaset-kaset ataupun piring hitam EP yang akan sampai dulu adalah yang daripada Indonesia ataupun daripada Filipina. So Malaysia punya album akan sangat lambat dan my parents always listen to lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daripada English, daripada Europe or daripada US, you know, those kind of music. So I jarang dengar lagu Malaysia waktu tu. Yeah, only when I was about I think 10, then only I baru start tahulah, slowly dapat tahu because you pergi sekolah, you dengar tengok TV. Masa tu TV dah orang kata meluas di Sabah, you know, so then only you get to know. Okay, nak tahu juga itu masuk competition. Itu first competition kan? Ya, dapat 5 tahun. Nombor 1, juara. Juara. Alhamdulillah. Okay, lepas tu macam mana akak boleh masuk ke industri seni mainstream?
Okay, dia macam gini cerita dia. Selama I daripada kecil sampai ke besar tu, because setiap hari bila orang lain, untuk pengetahuan anda semua juga, bila orang lain hari Sabtu, hari Ahad pergi jalan dengan parents dia, hari bercuti lah, weekend, ataupun dia bersukaria bersama saudara mara dia, saya kan kena jaga atuk nenek saya. Macam I cakap tadi, I ikut my grandfather pergi show. So when dia orang punya health was declining, dia orang selalu dekat hospital. So my grandmother selalu cakap, Ninang, kalau mau jadi penyanyi yang bagus, mesti mau selalu masuk pertandingan. So then you improve. So starting from 5 years old tu, apa-apa pertandingan yang ada dalam dunia ni, yang ada di Sabah tu, tak kira lah dia dekat shopping mall ke, pertandingan botol susu ke, pertandingan apa-apa lah pertandingan tu. Apa je dek, Pampers ke dek, apa je dek, muka ni akan senantiasa masuk dek. I will tell my mother akan masukkan I. Faham tak? So sepanjang hayat I, 112 pertandingan I masuk. Wih, ingat ya 112. Yeah, because we count and I have sijil. Wow. Whether it's sijil or I dapat piala. But all along within the period of me singing, kalau ikut 39 umur I, tolak ni, so 35 years kan I menyanyi lah. So 112. So 112 pertandingan termasuk yang baru-baru ini. Dan I bawa balik 109 juara. Wow. 109 juara piala. So pendek kata, apa-apa pertandingan masuk selama ni memang tapau habis lah. Tak, yang baru-baru ni I kalah apa? Tapi I kalah di mata juri lah. I tahu I menang di mata peminat. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Menang di mata peminat. Saya terkejut jawab dengan jawapan tadi tu. No, we have to be honest. It's how you have to be. You know, you have to tell the truth. Okay, I menang sampai kalau you kata GV3 kan, I menang 109. Okay, umur I 9 tahun I kalah because my grandfather was the ketua juri. That was my mistake because I entered that pertandingan bintang kecil peringkat kebangsaan. Tiba-tiba Datuk Haji Emoy Ahmad adalah ketua juri. No matter how bloody damn good I am, when your grandfather is the ketua juri, there's no way in this world you will win. I'm looking straight at the camera. I'm sorry, that was my late grandfather, but everybody knows that, you know, I performed very well at that time. But because my grandfather was ketua juri, so kita tak nak ada apa-apa, you know, orang kata bias or you know favoritism ataupun family related ataupun penipuan. Jadi I myself tahu yang saya tak akan jadi juara. So I was number 2 at that time. Then there was one time it was bintang kecil as well. I was in primary 4 a year after that. Because pertandingan itu ketua juri dia anak dia bertanding, anak dia darjah 6, which is so we know. So tak apalah, kesian, you know, bagilah anak dia jadi juara. And I became number 3 at that time. Yang nombor 2 tu siap penyanyi di Tanjung Katong, airnya biru, muntah ke atas stage, tapi dia boleh jadi juara, naik juara. So that was kind of funny because it keluar dekat newspaper the next morning. But yeah, alhamdulillah. Then hit 1, I nombor 2 kan. So itulah nak masuk dalam dunia mainstream pun bukannya senang, sangat susah kan? I masuk pertandingan tu adalah melatih I untuk jadi sangat tough. Dan bila I jadi tough, Zulfeka kenal I dekat pertandingan tu. Dia salah satu juri pertandingan karaoke di club di Cempaka. It was quite funny, you know. Macam sorry I was not answering your question just now darling kan. Yeah, pertandingan yang I masuk terakhir, bukan terakhir, yang dekat Sabah lah yang terakhir lah before I enter bintang RTM. Okay, we were talking before I enter bintang RTM. The last competition I enter was pertandingan nyanyian di satu club di Sabah, which is under Club Cempaka. So saya bertanding di situ. Zulfeka diundang sebagai juri, Uncle Zul. So Uncle Zul nampak I, then he approached me. Well, I was a minor at that time, so he talked to my parents. So that's how I was brought here. Then tapi selepas tu pun dia belum bawa I sebab I masa tu form 4 di KK. So I masuk pula lagi bintang RTM.
Tervlog shoot pula I mewakili Borneo. Dan tiba-tiba I jadi juara. Dah tu dah namanya rezeki kan. Syukur Alhamdulillah. So daripada start bintang RTM tu lah I menempa nama yang memberi satu ruang besar untuk I memperkembangkan bakat I sebagai anak seni. Lepas pada bintang RTM tu lah yang ke juara lagu ke belum lagi? Belum lagi. Lepas tu I keluar lagu, I belajar form 5. 1 year kan I siap album I yang first, keluar Seandainya. Lepas Seandainya I keluar second album, which is I Lagi Sepi. Then only I pergi juara lagu. Ini dah zaman-zaman sekolah dah ada album dah ni. I was kan? habis form 5. Form 5 I make sure I habis form 5. Muda lagi lah. Muda lagi dah ada album. Alhamdulillah. Setengah orang macam dia perlukan pengalaman yang agak lama kan. Baru dia boleh buat album. Tapi mungkin sebab I dah cakap tadi kan I dah masuk terlampau banyak pertandingan dan I dah ikut atuk I nyanyi kat radio dari umur I 5 tahun. I dah pergi show ikut atuk I, keluar masuk kampung. So I dah ada that drive. Yes. Satu, kedua I dah ada that confident level yang berani tau yang pada masa yang sama juga I think because I was trained that way. So apa saja orang cakap dengan I, dulu kita mana cantik sayang ya, kita muka hodoh no. Tak baik biar jujur, kita sedar diri kita ya. Kita bukan supermodel. Kita muka hodoh, tak cantik Taklah mana. hodoh, biasa-biasa No, I lah. was the ugly duckling of the family. You So could. yeah, I was darling. I hitam. My mother cakap dia terkejut tengok I lahir. Dia ingat I tertukar dengan jiran sebelah, which is Indian yang baru beranak, teriak-teriak buatkan dia panic attack. Okay. That's how Macam awful. drama I swear to God, that's what my mother told me. Mak I cakap, nurse boleh tak check itu betul ke anak saya? Betul tak DNA ni anak saya? Dia tanya. Sampai nurse tu cakap, tadi lepas kau beranak kan saya sudah pasang itu tag di tangan, takkan baby tu boleh salah? Because I was so You ke? so dark. Dengan rambut kerinting I, dengan bulu mata I yang melentik itu. Itu bukan dibuat-buat sayang. I boleh tunjuk gambar baby I. Dia cakap dia ingat I tertukar dengan anak orang India kat sebelah. Could you understand how dark I was? That tarnished me for the rest of my life. Thank God I fell in lovely lah ya. Tapi I tidak disponsor oleh mereka. Nasib baik ya. Alhamdulillah. So jadilah I putih. Alhamdulillah. Tapi ya, evolution tu lah. Ya betul. Kita nak melihat perjalanan tu sampai masuk ke pentas juara lagu waktu tu kan. Juara lagu. Kita nak borak pasal juara lagu sekarang ni mengenai Lagi Sepi. Itu ada ciptaan Azlan Abu Hassan, lirik oleh Zulfikar. Bagaimana lagu ini, bagaimana komposer ini approach Azharina? Dia tak approach I. Because you remember I said Raihan. Okay. Dia dah hantar kepada Sony Music because saya dinaungi di bawah syarikat Millennium Art pada ketika itu yang mempunyai deal dengan Sony Music. So distribution album saya dibuat oleh Sony Music bersama promosi album. Jadi pada ketika itu lagu itu sudah tidak digunakan oleh Raihan. Saya ada dalam album kedua saya diberi kebebasan di mana 5 lagu Uncle Zulfikar akan produce. 5 lagu yang dia akan keluarkan di bawah Millennium Art dan 5 lagu lagi saya ada hak untuk membuat pilihan daripada katalog yang Sony usulkan. So when I went for the music hearing at that time, salah satu tu lagu Azlan. Hebat tau lagu tu sebenarnya. Saya suka. Because you see, I dah polish. I dah polish the way I sing it. Kalau you dengar only the music itself, mula-mula tanpa ada sebarang suara vokal, mungkin you faham maksud I yang music tu memang diciptakan untuk kumpulan. Dia tak nampak the colours for solo artist, especially women. You faham maksud I? Okay. Dia raw waktu tu. Dia tak ada lagi benda-benda lain. Dia cuma ada tabla, dia cuma ada serunai. So I only hear the beat. I remember I hear the beat of the song. But I know from the moment I hear it, I know itu adalah the song. As I said, roh. Saat mentari beradu. Tak ada, dia tak ada lagi time tu. Lirik pun tak ada lagi waktu itu. Hanya bunyi tabla dan bunyi serunai. I still remember very clearly. Itu Abang Ramli dan Abang Mohram, kumpulan Mohram yang mainkan waktu itu.
Sebab nasyid mana boleh ada string, ada sebagainya kan. So memang semata-mata muzik dan tak ada lirik, tak ada nada-nada suara semua. Tak dan ada. macam mana akak macam masukkan bagi suntikan roh kepada lagu tu? Sama macam lagu reality. You dengar beat, you kena dengar the beat. The beat is the soul of the music. Masa saya dengar tu, dia bunyi macam ni je nak. Macam tu je. You understand or not? Lepas tu ada bunyi seluring tu kan. Sikit-sikit dum 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 dak dum 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 dak. Macam tu je. Tapi kita tahu when as I said, I tak tahu macam mana I nak verbally tell you. Bila sesuatu lagu itu datang daripada hati, beat yang you bagi tu walau semacam mana roh pun, sehalus zarah pun, tapi kalau beat tu strong, you will understand. Kita tahu lagu tu ada kekuatan dia. Sebab lagu nasyid, mana boleh ada gitar-gitar, mana boleh ada benda-benda yang bergesel-gesel kan. So dia mesti ada tabla dan juga ada serunai dia lah. So seruling. Serunai kita panggil orang Brunei, orang Sabah tu serunai pula kan. Okay, seruling dia sama itu tabla lah. Bongo kalau P.Ramlee panggil, right? So dari situ saya memang I just know it. I tahu. So when we agree to record that song, then only Azlan tukar, make the Alligator arrangement that it is now. You faham kan? Okay. That's why lah terciptanya Alligator dekat pentas juara lagu waktu tu. Ya. Kan, tapi waktu Azlan pun terkejut dia. Imagine you tahu lagu Sinaran? Ya, tahu. Sinaran diciptakan Sinaran oleh yang macam Sinaran mentari menyinari. Okay. Azlan cipta. Tapi Azlan tak pernah masuk juara lagu that song. Azlan cipta lagu. Abang Azlan cipta so many other good songs, tapi tak sehebat Lagi Sepi. Tak ada rezeki untuk ke pertandingan besar dan lagu macam tu itulah. sangat bagi I lah, lagu tu sangat portray dia lah. You know, dia lagu tu adalah the peak of his, you know, above all the songs. I always sing lagu dia juga lain kan. I juga nyanyi lagu Sinaran. Lagu dia mesti ada satu distinctive sound. That song in particular ada that distinctive sound yang sound Azlan. Okay, nak tanya Kak, waktu zaman-zaman 2000, awal 2000 kan, zaman-zaman juara lagu, waktu tu penyanyi-penyanyi yang hebat ramai muncul. Ya. Yeah. Bukan saja Azarina, Jacqueline Victor, siapa lagi, Nimbai Zura, sekali Hazami dah masuk juara lagu waktu tu. Misha Omar. Hebat-hebat tu. Hebat-hebat. Kalau sampai macam zaman-zaman sebelum bash-bash yang ini, zaman sebelum tu Zainal Zain, Siti Nurhaliza, Aisyah, yes. Zaman korang pun antara yang memberi impact dalam industri juga sebenarnya. Ramai hebat-hebat. Susah tak nak compete dengan penyanyi-penyanyi yang bawa keluar pada rancangan reality? Arwah Siti Sarah. Yes, betul. So all my batch semua tu dalam bintang RTM dengan I. Yes. Semua pada rancangan reality kan waktu tu. Arwah Siti Sarah is a dear friend of mine. Dia pun di bintang RTM finalis. Kak Misha. Betul. Farah Wahida was there. So Amir Sofas semua kan. Jujur cakap pada tahun kita berada di pentas itu dan berada di tahun 2000, kita X generation, right? Yes. So X generation ini, penyanyi-penyanyi generasi X ni memang semua berbakat besar dan semuanya ada nama-nama besar ya. Kalau I personally as a person, as Nina pun rasa sangat kerdil. You nak banding I dengan diorang tu, macam I tak layak. Apa pula tak layak? Aku it's menang your opinion, darling. You know, it's your opinion. But because for me, they are like my brother and my sister, like Hazami, Sarah, Kamisha. You know, all these people, they have a very big talent. They are very good at what they are doing. Nina selalu admire diorang dan selalu ni. Dan nama diorang tu dah establish dulu sebab diorang pada ketika bertanding bintang RTM macam Arwah Sarah bertanding bintang RTM pada dia form 5. So bila dia keluar tu dia buat kesetiaan tu, dia dah habis belajar. I pula masa tu nak form 5. Kan I menang, I'm still the youngest juara dalam sejarah.
Ernie menang umur 17. I menang umur I 16 tahun. So I paksa sampai SPM dulu sayang. Apa-apa pun at least ada sijil SPM. Taklah bongok sangat kan. Betul. Education very important. So honestly I rasa macam I sangat kecil nak bandingkan dengan nama-nama ni. Tapi alhamdulillah saya dibagi satu peluang dan satu rezeki dari Allah di mana saya boleh berdiri di pentas yang besar dan berprestij itu untuk bersama dengan diorang semua. Itu pun dah satu kenangan yang sangat besar untuk I. That was like a dream come true for me lah. Untuk setiap penyanyi kan. Yes, mesti ada impian it dia, is. Lepas tu bila nama Azarina tengah naik, lepas tu keluar pula Rawan tu pun antara single yang saya suka juga. Thank you. Okay, antara yang saya suka. Lepas tu dia macam saya menantikan Rawan tu untuk pergi ke juara lagu. Tetapi semifinal kita tak kan, register. Tak. Kita tak register masuk juara lagu. Oh, yang saya duk dengar hari-hari tu apa dulu? Mungkin saya dengar dekat you dengar dekat radio TV no, kot. You ramai orang confused. Okay, zaman tu saya tak faham format AJL ni lagi. You kena masuk dalam AJL, you kena masuk weekly kan? No, you kena masuk bertanding dulu weekly punya tu, duduk dalam carta. Untuk at least 6 minggu atau 3 minggu atau 5 minggu atau 10 minggu, then only you layak untuk pergi ke pencalonan semifinal. Once you went to pencalonan semifinal, barulah you bertanding untuk masuk ke tiket final. Tiket final dia setiap satu kategori cuma ada 4. Betul. Zaman I. Yes, betul. I'm not talking about now. Balada 4, ethnic creative 4, pop rock 4. Yes. That's it. So it was a different format. Saya tak pernah hantar lagu Rawan untuk pencalonan. Let me tell you guys that the reason why Azharina Entertainment, which is my company, tak hantar untuk pencalonan pada ketika itu is because kita fikir kita tak nak. I personally, when I went to a meeting with my staff, I tak nak macam drag, because that time I was going through a lot, let me tell you that. Apa cerita? I was doing my business. So I banyak travel. So I pergi Abu Dhabi, I ambil courses belajar untuk jadi documentary maker in Abu Dhabi for about 3 months. Pada masa yang sama saya juga pergi ke Thailand, belajar lagi di Thailand. Jadi pada ketika itu saya sibuk produce untuk stesen TV kerajaan di Malaysia. So about 500 dokumentari kita sudah produce. Tidak termasuk yang kita produce untuk Travel and Living Channel, Discovery Channel dan juga Nat Geo yang saya menang award untuk National Geographic. Masa 10th anniversary National Geographic, Jackie Chan nombor 2, Stephanie Sun nombor 3. Saya yang produce Inside the Forbidden Kingdom di Beijing, China, which people doesn't know until today. Rarely for me to speak about this, which I think today is the right time to say. So saya banyak bekerja di belakang tabir sebagai documentary maker. That's my passion besides singing, which 360 darjah from what you see me as usual in the lens, makeup, kuku palsu, make cantik-cantik, the diva, divana, whatever. But me as a singer is that Azarina, me as Nina is this business. So saya terlalu pack my schedule ahead of time was about 4 years. Was it 4 years? 4 tahun ke 5 tahun ke depan? 5 tahun penuh. Jangan cakap awak nak sambut hari raya. Kadang-kadang nak tidur pun saya terpaksa tidur di bawah kerusi, di bawah meja office saya. My life was about work at that time. So masa kita keluar lagu Rawan, arwah Abang Big promote, memang lagu tu tengah top on the peak. Betul, So they wanted to submit for juara lagu. So when we sit down, because I was taking a course for documentary making in Dubai, 3 months, Jumeirah 3 bulan. Betul ni. So sana sudah 6 bulan. Pada masa yang sama balik tu lagi I kena pergi Beijing, another 9 months, blah blah blah, whatever lah. Then I take the decisions not to do that because in my opinion I have to choose. I have to choose between my singing career or my business. Whereby my singing career, yes,
It's my number one priority. Tapi I kena focus on my business pada ketika itu to develop whatever that I have built for the past how many years. Because we were making more than, let's be honest, kita buat duit lebih daripada business, daripada saya pergi show menyanyi pada ketika itu. So of course saya kena pilih untuk saya buat yang mana kerja satu saya. kan? Ya. Saya tak boleh nak belah dua badan, nak pergi nyanyi and then you go, which I did after that. And panic attack datang dan keluar masuk hospital lah. Badan dah tak boleh nak ni dah. Ya, terlalu penat. Terlalu penat. Oh, that's why saya baru nak tanya satu soalan ni. Mungkin akak dah cerita dah pun. Saya baru nak tanya, after pada Elegi Sepi tu keluar pada juara lagu, macam nama Azharina itu dia macam slowly pudar. Pudar daripada bertujuan, industri bertujuan, mainstream lah, industri mainstream. Yeah. So rupanya buat bisnes ni lah. Ya, saya buat dokumentari. Saya nenek, sorry cameraman dan juga soundman kita. Okay, sebenarnya Nina, orang tak tahu Nina buat bisnes. So orang selalu macam fikir kau penyanyi som-som kuku, apa lagi orang kutuk selalu tu tulis. Ada orang kutuk ke? Berlambak lah, whatever shit it was lah kan. Ya. Tit Kas tu kan. You know what people don't know is I'm a businesswoman. So saya buat business dari usia saya 19 tahun. Saya beli rumah-rumah lelong, saya sewakan. So saya ada property management saya sendiri, buy and sell the properties. We do auction properties, things like that, which has been going on for the past 19 years or 20 years. 19-20 years, which is under Ninaco Resources. And then Azharina Entertainment, kita buat kita punya entertainment business, macam yang saya collaboration dengan Koze, dengan you know yang Rawan, Elegi Sepi, all Rawan dan album yang lain tu, single lain tu yang under saya di Azharina Entertainment. We also sign artists, which one of my late partner business dan juga artis di Indonesia baru saja meninggal dunia pagi tadi, Rizal Badila, 2 days ago, Rizal Badila juga we got find out. Dan Top 3 Production Sedang Berhad yang produce documentary. So saya menang award di local dan mostly di international lah. Local tak banyak yang tahu tentang bisnes saya ini. So itu sebab saya menyendirikan, saya terpaksa untuk slow down, berdepan di lensa kamera untuk berada di belakang kamera tu sekarang. Berada di belakang tu. Tahu tak, saya ingatkan macam sebab saya antara fan Azharina juga pada dulu. Thank you sayang. Cuma saya macam ingatkan mana dia ni menghilang. Kan? Ingat kahwin. Kahwin. Selalunya orang dah kahwin, dia dah macam dah hilang daripada industri. When I got married, waktu berkahwin, waktu tengah run business lah. No, ke belum? Masa I berkahwin, I was on the peak of my career. Then kan juara lagu, hit 1, lagu Elegi. Then after that I went through my divorce. So after I punya divorce, I still sing. I got a lot of shows, like betul-betul banyak gila at that time lah. Sampailah sekarang pun alhamdulillah masih memenuhi undangan si penyanyi I, because I have my clients, corporate clients, royalties and all that. So kita cakap jujur, tapi kita sebagai kita ni bukan duduk kat Hollywood ya dek. Jangan nak berangan sangat lah, jujur cakap, we are talking 20 years back or 15 years back. Sebagai anak seni, saya dididik kita perlu ada katil. Sebab kalau nak jatuh tu, jangan jatuh sampai jatuh tergolek, tempas, patah riuk dek. Make sure ada tilam dek. Standby lah. Standby tilam dek. Standby tilam. Tilam tu make sure tilam empuk lah, tilam bono ke, tilam empuk kan gitulah. Spring tu better yang baik gitu. So kita kena ada menyanyi platform sebagai batu loncatan, another business untuk you punya future. So I did my property. Pada masa yang sama benda tu dah take off, so then I handle another few other businesses yang I cakap yang you tahu dan ada lain. Bila you business kan, you have to give 100%, you know, especially 3 years yang first tu, untuk you nourish the business. Yes, untuk sustainkan business tu. Sustain the business. So that's what I did. So after 3 years pula, it start to boom, Mr. Bombastic.
I have to be there. Because I tak boleh rely on other people 100%. My singing, I boleh ada manager, I boleh ada PA, boleh ada assistants yang help me with that. But in business, I have to monitor because I was the management and also the marketing. So I kena jaga betul-betul. So itu adalah periuk nasi saya juga. Jadi saya pilih untuk fokus sebab saya tahu in the end of the day I still can relay back to my career as a singer, sebab saya tahu saya ada satu yang orang lain mungkin anggap benda tu macam remeh-temeh, tapi bagi saya benda tu satu weapon yang ada pada diri saya, di mana satu fanbase saya sangat loyal. Azarina Angels, Azarina malaikat-malaikat saya sangat-sangat loyal pada I sampai hari ni dah 23 years, you know. They still when I perform, diorang masih support I. Ya, masih ada bersama kan. Ya. Dan they grew older with me together. So kita nampak progress kita punya fan tu sama-sama menjelang usia tu dia sama-sama melangkah dengan kita. So itu satu weapon yang bukan weapon, satu anugerah Allah yang sangat besar, dan saya pun pinjam aja apa yang saya ada ni untuk menyanyi. So whatever happen, I tahu I akan tetap menyanyi. I'm not worried about that at all. It's just that they understand when I tell them, I said I need to do this because it is my business kan. Kenalah. Ya betul. Kita banyak contoh lah sayang kan. Dulu macam mana kan. Ya, yes. Takkan nak makan kayu dengan batu jalan macam ulat tu. Betul, kita memang kena standby. Lepas nama Azarina tu dah macam dah pudar, orang ingat dah hilang dah ni Azarina ni. Tiba-tiba dia menerima satu offer untuk masuk dalam satu rancangan reality yang besar. Okey, terbitan satu TV swasta. Okey, betul. So kenapa memilih untuk nak terima offer tu? Sedangkan dah sedap ni bisnes ni. Ya, it was. Hadiah dia pun pada ketika itu okey lah. Pada ketika itu ya, pada tu berbaloi ya. Sebab kita fikir masa tu kan I ambil anak-anak kan, bila my nephew at that time, anak I yang first, Rahmat dan Zahrin. So I remember my PA who has been with me for so many years told me, because I dah tak nyanyi waktu tu dah lama juga. Bukan tak nyanyi, I nyanyi show tau, private. I selalu dapat show private. Oil and gas company panggil I nyanyi, corporate company, kayu balak bapak nenek semua tu, apa perkapalan lah, apa benda kau tu ni. Tapi orang mana itu kita tak boleh post kan. Benda tu kan kita tak post kat social media. Mana masa tu tak ada yang Facebook je dek. Kalau you tengok Facebook I bukan ada Facebook I memang ada, confirm ada. Sebab my PA I masukkan semua benda tu. So she told me when I said I went to the audition, Arwah Sarah pun pergi dengan Shuib, dan I pergi dengan Ani, and then I tell Ani, do you think I should do this? Because I got a call to do the audition. Syari F, good friend of mine. So I said kenapa tak pergi pula, cubalah bah. Orang pun kenal Nina pun memang penyanyi. Dia cakap macam tu. So pergilah menyanyi. Lama sudah kan tak nyanyi. So I said okay, then I go. Bila I dapat masuk, the first people that I asked for help was my designer, which is also a good friend of mine, Razman Razmi. Macam abang dah. Kita sama-sama daripada first single I. Satu kan first album. Dan Uncle Zveka. So there are these people yang kenal I daripada I mula-mula berada dalam dunia seni. So kalau I dapat blessing dari diorang, I dapat support dari diorang, why shouldn't I continue with it kan? So and I did. I do that. Alhamdulillah lah. Saya selalu percaya itu adalah rezeki yang Allah bagi untuk anak saya, Rahmat, dan saya jalani. Dapat nombor juara. Satu nombor juara. Alhamdulillah. Suka. Dan fan yang datang waktu tu memang sangat seperti semasa tu rating semua pun masih lagi orang kata sangat trending. Tertinggi. Rating. Yes, betul. Nana
Nana G2 2. I3 itu rating tinggi. Time tu tengah peak, dia 12 juta ke atas masa tu. Kita paling rendah pun dalam 9 million plus macam tu tahu. Viewer kita tahu, kita 12.3 million, 12.9 pun 12.8. Because kita tanya rating kan, kita tanya dia orang bagi tahu kita memang tinggi rating masa final masa tu. Sekarang ni 3-4 juta je, 2-3 juta macam tu je. Dia punya vibe kan, Sangat I think lain. the vibe, Vibe dia sangat lain. Dia tak sama. You tengok orang yang datang hari Jumaat, tengok masa rehearsal tu pun dah macam konsert tau. Penuh. Dia punya tangga tu pun dah tak dapat manusia, tak nampak tangga, nampak manusia je. Sangat ramai. Time tu sangat lain, sangat lain. So akak macam bila fan datang ramai tadi sampai tak nampak tangga tadi tu, mesti ada macam tekanan untuk memberikan yang terbaik kepada penonton. I think because kita masa Ke kita macam just enjoy je. For me, masa tu I tak tekanan. peduli siapa pun, I pergi nyanyi je. Tapi arwah abang Jimmy, Jimmy Screen, arwah abang Jimmy Screen, Raziz Ismail, atau abang Raziz Ismail, abang Aming, you know, they are very nice to me. Selalu tanya khabar, selalu tanya Nina buat apa, dan Kak Lina Pom-Pom at that time, you know, she's nice, Intan Sarafina. So kita selalu tanya-tanya khabar. We were there. We always feel like keakraban tu ada tau, even sampai sekarang kalau kita jumpa. So bila macam abang Jimmy, even arwah abang Jimmy, even after habis GV, dia panggil Nina adik tau, Kak Ina adik tau. Dia selalu macam, adik buat apa tu, adik kat rumah bang, adik sihat ke tak, macam tanya-tanya khabar. So bila dia tu tak ada, kita rasa sangat kehilangan, kosong kan, kita rindu. Lain, dia lain adik. I know every season has different vibe. Of course, one of the cursed one was my season, GV3. We heard a lot about it, you know, the bad rumors and all that. But there are people there yang, you know, they are very sincere. You know, they comes from a good place. They comes from a good heart. So you tahu orang-orang tu sangat datang dengan hati yang baik. Okay. Wow, kita nak ke program yang baru-baru ni. Okay. Tapi okay, sebelum kita nak pergi tu, lepas pada GV3 program tu yang season yang ketiga, so teruskan menyanyi Terus menyanyi. Masih business of masih course. menyanyi sampailah dapat offer untuk yang last bunyi. I ingat benda tu tak jadi. The real story is that Tapi adalah ura-ura tu. dia tanya kita year previous before that, dia tanya kita, Kak, kalau kita buat nyanyi kalau dengan jara-jara masuk tak? I was like, okay, I masuk. I have no Layan issues je with lah. that. I layan je. Yeah. So on, was it in March or in February dia orang ada call ke April. Dia tanya kita, Kak Rina, one of the staff untuk GV All Star. Kak Rina kalau free tak kalau kita nak masuk Kak Rina untuk All Star? I cakap okay, InsyaAllah kalau kita buat, Kak Rina nak join tak? I cakap okay, InsyaAllah, tapi kena beritahu kita lah awal, because you know I also nak tengok my schedule. Okay, apa nanti kita get back, get you. So kita pun okay. Then I forgot about it because I thought benda tu dah tak ada apa-apa lagi lah. Sebab daripada sebelum puasa sampailah dah habis puasa, sampailah dah habis raya. At that time, tiba-tiba I punya staff dah beli tiket untuk I fly ke Melbourne. Untuk saya fly ke Melbourne untuk urusan kerja bisnes saya di sana. Start daripada bulan September sampai bulan Januari tahun 2024. So I was supposed to go there for very long time. To handle some few ni rumah apa semua-semualah kejadah lah, all there. All of a sudden saya dapat call, katanya confirm. Saya kata, you betul ke? Dia kata I dah ada tiket dah untuk ni. Kak Ina janganlah, Kak Ina nanti saya kena buang kerja, things like that lah. Saya rasa okay, kita meeting dulu lah, tengok kita tak apa kita meeting dulu. I did a meeting in my office with my staff and my partner. I tak tahu berapa bakul maki yang saya terima lah, sebab you know, you dah beli tiket, you're supposed to fly, you're supposed to do your meetings in Sydney, you're supposed to go to
meet people from Universal Studio dekat ni kan, Gold Coast dan sebagainya. At that time, tiba-tiba I cakap I tak boleh fly because the commitment will take you about 6 months. So starting from July, kita dah ada meeting lah. Yang first tu dengan dia lah, diorang jumpa macam tu lah, discuss lah something. So I had to cancel the flight and I had to stay lah for the competition. Itulah kejadiannya boleh join program tu. Yeah. Well, you have to, right? Dan setiap minggu pun saya suka baca komen netizen tau dekat TikTok. Setiap minggu pun ada je yang tak kena dengan Azharina punya performance. Well, you cannot please everyone, especially the judges, right? Ada je tak kena. Tapi dekat netizen punya komen, dia kata your performance bagus, sedap apa semua. Kenapa tak dapat tempat-tempat yang sepatutnya? Bila setiap minggu ni ada yang mengata Kak Nina tak senang duduk I macam ni. melawan juri. Tak ada yang cakap juri. Darling. Ada yang cakap ya monitor tak dengar lah. I swear to God, memang tak dengar apa langsung. Selepas Jack keluar, ya monitor saya seperti ditutup, tidak dengar apa-apa. Saya bersumpah di atas Quran, you can carry Quran. I've been telling everybody, even though saya tahu di belakang saya ada juri yang mengatakan juga dan orang lain yang mengatakan saya menipu, saya tak dengar. Saya bersumpah, saya dah kata saya bersumpah. Saya takut 44 hari awak yang sial pula nanti. Tak faedah-faedah. Sebab saya dah cakap benda betul, tak nak percaya. It's up to them, you know. In the end of the day, dia macam ada je macam performance Azharina ni macam ada je yang sebe-sebe yang tak kena. Tapi bila dekat netizen bersetuju untuk Azharina tak layak untuk dapat di bottom. Dia sepatutnya di posisi ini sebab dia punya vocal projection apa semua tu kena. Saya tak tahu sangat pasal nyanyian, tapi saya cakap apa yang gitu-gitu je lah. Saya mewakili netizen je lah. Tak apa. Netizen macam menyebelahi persembahan Kak Nina waktu itu. Ya. Terima kasih. Tetapi itulah kita melihat kepada realitinya ketika itu tidak kurang mendapat tempat yang atas-atas ni. Kita tak boleh please juri sayang, sebab juri dia Tapi ada. itu kan pemarkahan berjuri. Pemarkahan 100% berjuri. Kita tidak dapat please juri sebab setiap juri ada interpretasi yang berbeza. Setiap juri ada halua pendengaran yang berbeza. Kita tak boleh, kita manusia ni ada pilihan masing-masing kan, ada preference. So kita tak boleh nak please semua orang. Kalau daripada sudut contoh, saya tak boleh menjawab bagi pihak juri, tapi saya boleh menjawab bagi pihak saya. Yes. Saya boleh menjawab dari pihak saya. I'm not trying to please anybody. I do that out of my sincerity towards my music, towards my craft, towards my style of singing. And I know saya dah cuba sedaya upaya. Saya keluar duit lebih daripada apa yang saya dapat untuk pertandingan tersebut. Dan saya setiap minggu tidak pernah berhenti untuk pergi kelas vokal. Saya bukan setakat belajar daripada Cikgu Syafi, saya juga belajar secara tidak formal daripada cikgu-cikgu lain dan rakan-rakan artis yang berpengalaman, yang berpuluh-puluh tahun lebih berpengalaman daripada sebahagian juri yang ada di situ, tentang genre-genre muzik yang saya terpaksa nyanyi. You know? So masing-masing ada halua telinga, masing-masing ada pilihan. Saya tak boleh jawab on beside of the jury. What I can answer towards myself, I'm a fighter. I never give up. You are a fighter. Yes, I am. I know for sure. Nobody tak boleh deny. That's who I am. I pergi belajar. I tak suka jadi artis yang orang kata tin kosong. Saya pergi, saya cukup isi yang saya rasa saya mampu. Saya belajar, saya cuba buat yang terbaik. Saya juga manusia, tidak lari dari melakukan kekilafan, dan saya harus meneruskan perjalanan karya seni saya. For me, I move on already. Selepas saya keluar daripada neraka,
Saya dah balik ke dunia nyata saya ni. Syukur alhamdulillah. Amin. As you can see now, I'm very happy. I'm smiling. Tadi ada sebut neraka. Maksudnya apa tu? Tak Oh, faham. penat sayang. That competition was so bad. Like you faham tak? You duduk dalam competition tu bukan the competition tu bad, but your mental stress. Sama-sama it's GV All Star, you know. You punya mental torture, I think you tengok sendirilah. Alif sendiri cakap in his podcast, you know, he was going through something during the competition yang masa dia bertanding, going through, and it was, you know, you are going through as a human being every day is a life punya lesson tau. You ada masalah lain juga tau. Then on top of that, you masuk pertandingan, the pressure from the competition, pressure from outside, people expectation is the worst. So it's a toxic environment. You boleh tanya each of the competitor that bertanding dalam tu, semua akan jawab you. Semua. Jangan tipulah, jangan hipokrit lah. You all cuba sekali cakap jujur dari hati kan. Cakap jujur dari hati. Masa kita ada dalam that competition, kita semua pun rasa what each of us are feeling. It's very draining. It's draining your energy, draining your mindset, draining your surrounding, you know. It's very tiring, very sangat mengganggu you punya mental health, sangat-sangat. So thank God it has done for 12 weeks, because ini kajian daripada doktor-doktor pakar, saintis-saintis sendiri. Akal manusia, body manusia hanya boleh go through maximum 8 minggu. Kalau you push every single week, ini you push until 13, 12. Penat. It is beyond. Beyond, you know. So it's draining your energy and your soul. So you to gain back, it takes months. Sampai koyak vokal, segala-gala vokal cord koyak, apa yang tak terkoyak sayang. Macam-macam terkoyak dalam tu dah. Jadi kita harus menghadapi jugalah. But personally for me, it's an experience. Personally for me, it's satu kenangan yang apa? Kenangan yang habiskan. Baldu hitam yang takkan saya lupakan sampai hari saya dipanggil di padang mahsyar nanti. Dia punya begitu mendalam sekali. Ya. Not because of the competition punya ni tau. The experience. Sangat-sangat menakutkan ya. Sangat menakutkan. Tapi itulah pengalaman menjadikan saya lebih kuat sekarang ni. Because you know, when I was in the competition, I was sick. Even now I am going through treatments. Because after the competition tu baru saya dapat a proper diagnose, jumpa doktor pakar dan sebagainya. During that time, because if we went through the treatment, it will affect my health. During the competition, some people may understand, some people may not understand, some people may pretend to understand at that particular time in your life, in your career. So it's up to them, because in the end of the judgment day, kita semua akan menjawab whatever that we do towards another human being, you know. But what I can say is that it's one hell of a ride. Tu je. I bersyukur sangat I masih hidup sekarang to tell, you know, to my kids that, you know, apa yang tiada sesuatu yang indah dalam hidup untuk you capai. You have to go through this in order for you to have a better life. Setuju. Okay, and satu lagi, kalau macam dalam TV kita tengok macam Azharina ni kena tegur, kena komen, kenalah kritik tu kan. Lepas tu bila behind the scene and after the concert korang ada interview dengan media, betul? And then macam mana dengan, mesti akan ada rasa kekok dengan juri-juri nak bila jumpa ada. Ke macam okey je? Ke kita nampak kat social media tu, nampak macam netizen nampak macam dia orang tak okey. Maybe they are not okay with me. It's up to them. But bila saya ditanya, saya menjawab. Kalau you tak nak dengar apa yang I jawab, you jangan tanya. Am I right? Betul tak? Dia macam ni. Kita jadi juri kan, kita harus bertanya kepada peserta. So kalau you rasa you tak mau I jawab, you tak nak dengar jawapan, jangan tanya saya. Itu satu kan. Kedua,
Setiap manusia ada pilihan jawapan masing-masing. Kita tak boleh expect semua orang jawab ikut kemahuan yang kita nak jawab. So I think susah lah soal ni. Saya susah untuk komentar sebab saya dah cakap saya tak berani, nanti dia jadi benda yang panjang usulnya. Ya, benda yang besar kan. Benda yang tapi besar. okey Tapi, je lah kan. tapi kalau kita nak cakap daripada pihak saya menjawab, memang saya kena menjawab pasal saya disoal. Kalau saya tak disoal, saya tak akan menjawab. Ya. Kalau you orang yang pandai, you tahu tau, bila somebody tanya you kena jawab. Kalau you diam, menunjukkan you tu semua ada bodoh, bongok atau tak faham bahasa, ataupun kurang ajar, ataupun mungkin you babau. Bak kata nenek you babau, you tuli, you tak dengar. Babau tu apa? Tuli, dek. Oh, babau tu orang Sabah kata babau. Babau means tuli. Kalau dia tanya saya soalan, saya tak jawab, it means I'm being rude. But if I answer, you don't like and you think I'm rude, it's your problem, it's not my problem. That's a true leadership. Tapi okey je kan, belakang kamera okey je kan. Okay je. Cuma netizen je lah yang netizen nampak apa Semua yang berada di telefon, di kamera. Dia tak nampak belakang dia tak baik ada kat je. situ. Dia tak nampak. Belakang ngam je. Betul. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, dan satu lagi, saya masih teringat komen Tok Ram. Tok Ram ada cakap macam ni. Saya tak sure minggu tu akaknya lagu apa, tetapi Tok Ram ada cakap macam ni. Seingat saya tolong betulkan saya kalau saya silap. Dia kata suara Azarina ni dah tak semerdu dulu. Itu nyanyi lagu apa? Minggu ke apa? I tak tahulah dia. Macam mana dia expect suara I nak merdu? Dia kata dah lain, dah lain, tak macam dulu. Dek, umur I dah berapa, dek? Masa I menang bintang GV3, I was 29, 30. 29, 30 was a different age. Now I'm already 38 when I was in a competition. So, of course suara kita akan go seasonal. Ada perubahan. Mesti ada perubahan. Cuba sebut I satu artis yang tak ada perubahan, yang dulu tak sengau, yang sekarang penuh dengan sengau. Kat sana sini ada sengau. Ada ke? Banyak ni. Ya? Sana sini ada ni. Kita semua akan go through that situation. You makan belacan, you makan udang, you makan everything, you go through that. That's a normal thing. Same thing goes with me. Sama lagi 12 minggu kok. Betul, suara pun penat. Dek, koyak, dek. Ya. Bloody damn koyak, dek. Koyak, dek. Kalau tanya I menyesal tak menyesal, 1,000,000 kali menyesal. Because I used to have that good transition tau. I tak ada dapat. During the competition was so difficult for me. I kena jumpa doktor pakar. I spend banyak masa untuk dia ni, because I don't want to go through that operation. So I kena pergi training. Oh, sangat sengsara, sangat sakit tau. I cakap jujur. During that time I koyak vocal cord. Macam mana I nak you nak I jawab macam mana? Memanglah Tok, suara saya berubah Tok, tak merdu Tok. Sebab suara saya koyak kan Tok. Setiap minggu asyik nyanyi kat sini tak berhenti-henti. Takkan nak jawab macam tu, nanti orang kata korang hajar lagi. Jadi buat kita ni. Ada 1000 makna tu. Ya. Faham maksud I? You jawab salah, you tak jawab salah. So better tak payah ambil pot dek. Masuk kanan kotak. Nampak tak di situ? Gitu jawapan dia. Jawapan semerdu kasih katanya dek. Terkejut kan? Aduh, tapi betul lah, setiap orang pun ada perubahan suara juga. Betul. But mungkin sebab kita tak tahu, macam saya bukan dalam bidang nyanyian, mungkin saya tak tahu apa itu perubahan suara yang dimaksudkan oleh salah seorang juri. Tetapi dia mungkin itulah kepakaran dia dalam bidang dia, dan dia telah pun mengikuti perkembangan seorang Azarina Pedudung sekarang. So dia nampaklah dia boleh dengar apa itu different, apa itu perubahan dan sebagainya, sebab itu adalah bidang dia. Dia punya telinga masing-masing kan. Macam saya cakap mula-mula tadi, what did I say? Itu adalah dia punya mengikut selera halua telinga masing-masing. Itu pilihan dia. Tapi kita manusia, kita berevolusi. Betul. Kalau I tak berevolusi, AI dek. AI dia bukannya komputer. Ya dek, AI gitu. Komputer pun ada perubahan. Komputer pun tukar dek kepala teknologi otak pun ada dia. Perubahan. Yes. Ini kan pula manusia. Betul. Okey, after keluar daripada program tersebut, tapi sebelum tu Kak Nina dapat nombor berapa untuk program tu? I dapat nombor 2 teruncit.
Dia total berapa Yang semua? paling uncit, yang Total paling berapa? 8 yang pergi ke final. Yang paling laku tiket konsert dia baru je konsert hari Ahad tu. Congratulations tu. Nana sold out dalam masa 2 jam walaupun dia paling uncit dalam GV All Star. Tapi Nana punya fan ramai. That's why I kata dengan you, menunjukkan dia masih bergetah. Yes. Suara dia forever evergreen. Nampak tak di situ? Suara Nana pun koyak teruk. Kan sebelum suara dia nampak pun kita nampak perubahan dia struggle tu. during that time juga. Tapi konsert dia 2 jam sold out, dek. Kau ada, dek. Fan dia ramai. Kau ada, dek. Gitu, dek. Kita seluk kat Nana. So macam mana ni tuan punya badan? Nombor 7? Nombor 7. 7. Expect tak? Tapi kita dah letak dah. Memang dah tahu dah. Top 3. Tak ada ke top 3? Cerita pendek, dek. Tak payah panjang, okay, dek. Pendek kan? Kita cut, dek. Mu tengok tak VT I masa final? Apa dia cakap? Tak ingat dah lah. Tengok balik, dek. Nak kena mencari pula VT tu. You tengok balik VT I sebelum final. I dah tahu dah, dek. I takkan menang, dek. I nyanyi macam mana bagus pun I tetap duduk kat bawah, dek. Benda dah tahu, dek. Benda dah tahu, tak payah cerita lebih, dek. Bermasa, dek. Gitu. Tapi kita nak top 3. You nak? You nak? Tak boleh. Saya pun nak. Semua orang pun nak kan. Tapi dia macam ni je, dek. Berpijaklah di bumi yang nyata. Ya. Dan persembahan malam tu pun semua hebat-hebat. Semua hebat. Memberi saingan hebat juga sebenarnya semua tu. Even Nana walaupun ada terkoyak suara, akak pun koyak juga. Tapi semuanya Jacqueline koyak sampai tak boleh bercakap. Yes, betul. So are you telling me semua orang tak merdu, semua orang hancur berderai? Memang hancur berderai, kaca berderai, dek. Kat situ, dek. Nama pun All Star kan. Takkan nak buat biasa-biasa. Dek, redha, dek. Redha, terimalah. Dan juga rezeki. Rezeki Allah ada kat mana-mana, dek. Ya, betul. You make your money here, this person make money there. Semua tu Allah dah atur dah, dek. We just menjalani je lah. Okay, after keluar daripada program tersebut sampai yang baru kita dengar cerita ada release lagu baru. Ya. Wow. Talking about that, we need gula-gula, you know. Kenapa? Bak gula-gula kat I. Boleh. Dalam beg ada ni. Itu tajuk lagu apa tu? Reality. Kan I dah cakap, you dah keluar pada neraka, you dah balik ke dunia nyata. Reality hidup lah. Nak apa lagi kan? Actually, Koze tulis lagu ni dengan Luka. Boleh. Sorry sayang, pahit lidah kita. Awak nak? Tak apa. Okay. Actually, Koze tulis lagu ni dengan Luka, dengan siapa lagi few others of our friends. Masa tu untuk kumpulan Koze. But when I listen to the song, masa tu saya di Australia 2022. Koze bagi dengar, baru beat, I'm like, shit, it's so good. Kepala macam tu dah. Masa tu I baru habis konsert kat Melbourne tau. So I macam, saudara, tak cakap banyak saudara, kau buat ni lagu sama aku tak payah kasih orang lain. Kau kasih ni lagu sama aku. Then he sent back to me, saudara, nanti aku bincang dulu pasal ini lagu aku sama kumpulan aku. Nanti papa aku kasih tahu kau. Saya tidak payahlah kau fikir, kau kasihlah ini lagu sama saya. Do you understand? Ya. Saya boleh layan lagi bahasa Sabak kerana aku mau ke Sabak minggu depan. Belajarlah kau cakap Sabak, Rayang. Boleh. Bisa. Visa tu Indonesia. Yeah. So I said to him, kau kasihlah ini lagu sama saya, saudara. Duetlah kau sama aku ni lagu. Kita tak pernah buat lagi lah sama-sama. So dia macam, okay, apa-apa nanti aku kasih tahu kau. I pujuk dia dari start bulan Mei tahun 2022 tu sampai bulan April tahun 2023. Setahun lebih kurang ya. Lebih kurang. I pujuk and only he agree. Then before I start GV All Star, he gave me the sample of the song. I cakap okay, kita record lepas habis GV lah. Tapi I nak buat dia punya demo sikit dulu. They're not okay. So we did the demo.
because he did dia buat music tu, dia punya template semua dekat Sabah. Studio kita punya cousin Nadim, cousin I. Then we send it to KL. Dekat tempat John, I masuk studio sekejap, I record 1 hour macam tu. Then I was in GV. After I finish GV, koyak kan, I tak boleh record apa-apa almost 2 months. On January this year, I masuk studio balik. But still, the vocal punya thickness yang dulu dengan yang lama tu lain, yang dulu dengan baru ni lain sikit. So we have to re-record the whole thing. And some parts tu I kata I nak ubah the lyric. Pasal satu, I tak rasa lirik tu relate dengan the reality of my life now. I want to talk about the reality of my life during certain period of my time. You get what I mean? You get what I mean? Betul. Saya baru cerita tadi. Saya nak lagu reality tu berkait dengan sebahagian cerpihan kehidupan saya yang berlaku, titik hitam dalam hidup saya. Oh, dia macam suspense kisah ni. Cakap terang musuh akan datang, kalis tenang tak payah nak sembang. Cakap siang baik pandang-pandang, biar terang hatimu yang malang. Itu ditujukan khas pada seorang. Semasa saya nyanyi part tu di dalam studio, memang saya sengaja tukar pada hatimu yang malang. Sebenarnya lirik dia tu teriak gempita. Saya tukar hatimu yang malang, bertujuan. Itu nak kata kat siapa tu? Biarlah rahsia sehingga ke liang lahat saya bawa. Pasal dalam hidup kita, interpretasi lirik itu, dalam hidup kita terlalu banyak sangat manusia ini yang bertalamkan dua murka, yang bercermin-cermin. Banyak. Ya sangat, betul, dek. tak dinafikan ya. Bertimbun dek, macam boleh beli kat pasar dek. Kalau you pergi pasar sekarang, you nak beli purely organic dek, tak ada dek. Semua kelentong kata organic dek, sebenarnya dek fake. Semua akan filter. Semua dek filter dek. Muka aku je ni yang masih tak filter-filter. Mu tengok real macam ni nak kau tengok aku depan-depan. Aku tak filter kamera dek kalau keluar kat dalam mana-mana tu. Kalau dorang filter tu I tak tahulah ya, tapi I takkan. I real. Nak cakap apa-apa I cakap dek. Habis sini cerita sini, habis sini dek. Gitu. Habis sini. Itu memang ada maksud. Setiap lirik yang kita tulis tu macam hidup naik turun naik, ianya reality. Ya betul. Kan? Betul. Lagi sekarang punya audience, you tak boleh bagi lirik terlalu berkias dek. Semua pun short form dek. LMFAO. Apa? Apa? YOLO. You only live once. Semakin pemalas. Manusia sekarang semakin pemalas. Jadi dia kena pendek-pendek. Jadi lirik kita pun direct to the point dek. Straight dek. Pergi pasar beli ikan dek. Tak payah nak cerita lebih-lebih. Straight beli ikan dek. Gitu. Pendek sangat tu. Direct tu. Kalau tak faham tak tahulah Dulu boleh berkias-kias. Ya. Macam you tengok lagu Elegy berkias. Betul. Tsunami, Rawan, semua berkias. So I pilih, I tak pernah, I tahu evolution music I daripada seandainya Kerawan, seandainya Elegy Kerawan tu satu evolusi yang masih dalam ballad tapi ada evolution. So when I did this particular song after 20 years, I nak buat out of the box. People know me actually yang tak rapat dengan I suka hip hop. Tapi orang luar tak tahu I suka hip hop. Dan I mau mengimpikan masa GV tu diorang bagi I hip hop, tapi diorang memang takkan bagi dek. Kat I lah. Oh iya ke? Tapi lagu kebanyakan semua ballad. Dan diorang agree, kita ikut je lah. Okay? Dan genre tu diorang yang pilih kan. Takkan kita bagi list je. Okay. Dipendekkan cerita dek. Memang I nak buat evolusi hip hop tu sebab bukan pasal just current, but because it is one of my favourite genre. Dan satu lagi, bercakap pasal lagu, baru-baru inilah kan Datuk sekejap, saya kena cari balik artikel tu ya. Sekejap, Datuk Mokzani dia memuji, dia memberi lebih kurang macam memberi pengiktirafan lah kepada vokal Azharina kan. Alhamdulillah, syukur.
Well, I know Datuk Muzani for a very long time. One of his song actually I record kan, Tsunami Kasih. Dia buat dengan Tan Sri Zainuddin. Well, jujurlah, satu penghirapan yang sangat pengiktirafan yang besar bagi saya yang suara dah tak merdu ni, mengikut kata Apa pula suara tak merdu? Mengikut kata Tok Ram. Itu perubahan suara. Dan I mean like orang pun tahu lah dia main-main je tu. So you know, honestly satu penghormatan besar sebab kita tahu Datuk Muzani satu genius music, seorang maestro besar yang berpendidikan dan diiktiraf daripada Berkeley University. Dia for me is one of the people that I look up to, that I respect, and I've always respect my whole life Datuk Muzani. So coming from him such a big honor to me, you know. I tak pernah expect dia akan tulis macam tu dekat dalam Facebook dia. Well, he sent that to me, you know. I pun terkejut. I rasa sangat kecil sangat nak kata kita bagus kan, sebab bagi I everybody knows, you know, certain age you punya umur dengan you tahap kesihatan declining, you know, you become not so good in singing and all that, but I tried and I go for training sampai sekarang tau, bukan pasal GV je, saya training almost every week. So at least I can say that, you know, whatever that I've been doing tu, I bersyukur sangat paid off. Ada orang yang melihat kita, kan? Melihat kita lah. Terima kasih banyak Datuk Tok Mok. Itu antara kenangan manis. Kenangan yang 2024 ni yang bagi I sangat indah. Banyak kenangan I lepas I keluar neraka tu banyak indah-indah. I dapat award earlier this year, a day after my birthday. Betul? A day after my birthday, I dapat anugerah Wanita Inspirasi 2024. Wow, congrats. Antara 100 penerima anugerah Wanita Inspirasi 2024 daripada Kerajaan Sabah. Alhamdulillah. Congrats. Wah, bermaksud you memang ikon orang Sabah. Alhamdulillah. Amin. Seorang ibu, seorang business woman, Amin. Seorang penyanyi daripada usia seawal 3 tahun. Daripada kecil lagi dah cari makan dah. I kena lah, rasa kan? Besar I kena bantu family kan. Ya, kita faham the struggle tu. Sebab kita dulu hidup dulu bukannya senang. Macam sekarang, macam anak I. Lahir tu dalam aircon. Tilam empuk dek, bono katanya. I dulu tilam perahu dek. Tikam mengkuang. Taklah kan? Ada tilam juga. Tilam tapi juga, kena jujur kan tak boleh tipu. Tapi bocor membocor dek. Alright, Azharina, Kak. Kalau macam dia orang nak tengok nak dengar lirik yang padu itu, okay? Dia orang boleh tengok video klip kita I dengan Koze dekat YouTube channel Sony. Type je reality Koze X Azharina. You juga boleh dengar di platform Spotify dan juga di dalam TikTok dan IG saya Azharina _ AZHARINA_ dan juga di Koze punya platform. Yes. Tolong support lah lagu ni sebab I rasa you guys will see a different side of me, yang something yang you all tak pernah lihat, dan satu interpretasi muzik yang berlainan daripada saya setelah saya reinvent 20 tahun saya dalam industri. Asyik kita dengar Azharina lagu ballad je kan. Cuba dengar. Kata kali ni kita dengar What's your opinion? You keep asking me question. I want to ask you my question. Okay, nak tanya apa? What is your opinion about reality? Berani. Okay. Ya, berani. My short opinion, berani lah. Berani tu banyak lah maksudnya. Okay. But untuk berani apa tu, saya tak tahu apa isi hati lirik itu yang sebenarnya. So saya boleh katakan berani sebab keluar daripada kebiasaan. Sebab saya mengenali Azharina dalam industri muzik kita adalah dia bersuara ballad.
balada. Lagu-lagu ballad yang macam ada lenggok-lenggok. Saya suka your lenggok actually. I love your lenggok. Sebab dia ada macam kalau dia pegang mic tu dia kepada dia gitu kan? And itu I still do that. dia. You nampak tak the video clip lagu lagu Masih. reality? I still keep you jangan expect I berubah macam yang 360 darjah. I berani, as you said, berani yes. But pada masa yang sama I tak ubah I tak lari daripada who I am. I'm still me. Identity, but I do something yang very different, very urban. But something yang still me. Masih ada elemen. Kau kena dengar lah. Masih ada elemen Melayu. YouTube ataupun Spotify untuk mendengar reality. Alright. Okay, itu sahaja. Terima kasih kerana datang Thank you, Ahmad. Kita punya I'm sorry show. I talk too much. It's okay. It's gonna be hard for him to edit with the editor. Kita tak edit, kita masukkan semua je. Oh ya ke? Ya. Okay. Kalau ini 2 jam lah korang akan dengar benda ini, podcast ni kat YouTube. Oh ya ke? Thank you. Yes. Okay, thank you so much sebab datang berkongsi Ahmad. buah tangan yang baru reality. Sama-sama. So kita mendoakan yang terbaik untuk perjalanan seorang Azharina selepas ini. Amin, InsyaAllah dipermudahkan amin, segala-galanya. Buat lagu yang best-best untuk peminat. Untuk apa nama fan? Azharina Angels. Azharina Angels. Okay, tapi saya juga nak mendengar lagu ballad. Tak tahu, saya suka lagu Coming ballad. soon. Lagu ballad nyanyi Azharina sebab dia ada satu distinctive sound. lenggok dia saya suka. Your lenggok tu I very Distinctive love about you. Dia punya your lenggok. Thank you. I will second single, third single. You akan macam tahun ni insya-Allah dia macam permainan bola sepak api, bukan bola sepak keranjang. Bola sepak api. I macam switch. I tengah tarik material untuk my solo. Solo I tengah cakap because solo is I nak try something yang ballad yang I belum dapat lagi. Dah beratus lagu sebenarnya Ahmad. But belum. Give me sometimes. When I do something I tak nak bagi you all caca marba pungut tepi jalan. Tak nak. Kita tak apa, kita bagi masa untuk Azharina standby kan dia punya lagu-lagu hadiah-hadiah untuk peminatnya. InsyaAllah. Alright, itu saja. Korang macam biasa boleh follow perkembangan Azharina Azhar di social media platform dan juga boleh support lagu-lagu beliau di Spotify dan juga di YouTube ada juga. Okay, jangan risau, kita sekarang ni banyak platform di social media, ada TikTok, Instagram dan sebagainya, banyak Facebook dan sebagainya. Kalau kat Facebook Azharina Azhar. Okay, jangan lupa. Kat situ I selalu update. Sangat selalu. Ya, betul, ikuti perkembangan. Okay, by the way, korang nak cakap korang juga jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe this video. Share kepada kawan-kawan korang, kepada family yang meminati Azharina Azhar ataupun yang tak minat ke, bagi je diorang mendengar podcast ini, konten ini. Dan juga jangan lupa untuk tekan button subscribe dekat bawah Obulat Official. Okay, itu saja. Thank you so much. Kita jumpa lagi next episode. Bye bye. Assalamualaikum.